Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim. Ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menyambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi pada muka yang ke-83 nuskhah yang ada bersama kita. Kita membincangkan dalam perbincangan al-mustahilat, sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sampai kepada kalam musannif wal mumathalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wal mumathalatu. Qala wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman. Kata dia, dan mumathalah lil hawadis itu bersamaan. Okey, sekejap pen tak jadi ni. Okey. Pen dia tak keluar ni. Okey, bismillah. Kata muallif rahimahullah, wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyatu qadran min al-faraghi aw yakuna aradan yaqumu bil jirmi aw jihatin lil jirmi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyada bimakanin aw zamanin aw tattasifa dhatuhu al-'aliyatu bil hawadithi aw yattasifa bis sighari aw al-kibari aw yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkami. Okay. Kata musannif rahimahullah, wal mumathalah, sifat mustahil yang seterusnya ialah mumathalah lil hawadis, menyamai bagi segala yang baharu. Makna mustahil Allah menyamai bagi segala yang baharu. Maka jumlah tersebut ataupun ibarat itu perlu ditafsirkanlah, kerana ilmu akidah ini perkara yang sangat penting. Tak memada dengan cara ijmal sahaja, maka ulama tafsirkan. Dia perincikan. Bagaimanakah kita kata mumathalah lil hawadis? Bagaimanakah sesuatu itu bersamaan dengan makhluk tu macam mana? Ni juga kadang orang tak faham. Ada tak faham, ada satu
orang tu lah, daripada orang petani lah. Dia buat majlis ilmu, majlis, namakan majlis ilmu Dumyat. Jadi dia kepada kalam ulama-ulama kibar kita di kalangan Asy'ariyah wal Maturidiyah ini. Dia kata bila dah kata Tuhan tu ada, kenapa nak nafikan lagi? Mustahil tak adanya, mustahil gini. Dah bila kita isbat dah, dia kata tak perlulah kita nafikan pula. Jadi hujah yang sangat kita kata sebenarnya tak perlu layan. Sebab apa? Sebab menunjukkan kejahilan yang amat sangat lah. Sebagaimana orang kata, apabila kita beriktikad Allah Ta'ala bersifat wujud, kenapa perlu iktikad mustahil? Mustahil tiada. Allah Ta'ala wajib ada. Mustahil tiada. Sebab apa? Ini kata kita supaya kita mengemaskan lagi akidah. Dan supaya nak menolak kepada Masya Allah. Ahlan Ustaz Izzuddin. Ayuh. Ana a'tabiruhu rajul yani sayyi. Huwa rajulun sayyi. Ana a'tabiru المتكلم في هذا المجلس العلم ومجلس الغيبة ليس مجلس العلم والله أعلم. Jadi dia kata ini yang kita kena faham. Apabila ulama kita menyatakan wajib Allah Ta'ala ada, mustahil tiada, ada gharad, ada matlamat, tujuan, dinafikan sifat berlawan. Sifat berlawanan itu memang itu jalan yang biasa, di mana al-asya'u bi'adadiha tattadihu. Sesuatu perkara itu dengan kita nyatakan lawan dia jadi semakin jelas. Dan kerana ada berlaku syubhah dan ada berlakunya kesamaran, maka perlu dinyatakan sifat yang lawan itu, bahawa sifat yang lawan itu mustahil. Jadi persoalan yang kita kata kadang-kadang benda itu apabila kita dihurai dengan cara betul, kita nampak jelasnya jalanan yang dibawa oleh ulama-ulama kita. Tidak ada sesuatu yang dianggap sebagai benda yang bid'ah, yang sesat ataupun yang menyalahi daripada jalanan ulama-ulama kita sejak daripada zaman salaf sehinggalah sekarang. Okey. Sekarang ni perbincangan tentang mumatsalah lil hawadith. Satu benda yang sangat penting ni. Fokus nak memahamkan kepada ayat Al-Quran, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan Allah sesuatu pun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mumatsalah dengan makhluk dari aspek mana? Jadi sekarang ni itar ataupun lingkungan huraian ulama ini ialah dengan melihat kepada apakah ciri-ciri makhluk. Apakah ciri-ciri hawadis? Bila mereka kaji hawadis, kaji makhluk, mereka dapati bahawa makhluk ni sifatnya begian. Satu, bertempat. Makhluk ini mengambil ruang. Makhluk ini mempunyai bersifat dengan arab. Makhluk ini 1, 2, 3, lain-lain lagi lah tu. Yang mana dibincangkan dalam ilmu makulat itu. Jadi, bila begitu, maka dengan sendiri bila kita kenal makhluk ni, maka kita dapat simpulkan Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Itu laisa kamitslihi syai'. Itu jelas i'tikad begitu. Dah kenapa ulama hurai? Hurai ni kok mari ada syubhah atau kekeliruan. Orang bawa datang dia kata Allah tak sama dengan makhluk. Betul. Tapi dia ada muka. Muka tu ada muka, lepas tu ada tangan. Jadi ada tubuh, ada ni, tapi tak sama dengan makhluk. Ada anggota-anggota yang tak sama dengan makhluk. Ini anda tak kata siapa-siapa, kau orang faham gitu. Anda kata bahawa pihak sana kata. Hak tu pihak sana kata tak kata, nanti dululah, kita tak mau buka ruang di situlah. Tapi ibarat-ibarat daripada tulisan mereka mengatakan bahawa sebahagian daripada ulama-ulama
daripada Saudi menyatakan bahawa sifat itu sifat zat. Dan bukan sifat Allahumma salli ala Muhammad, apa nama ni? Sifat zat bukan sifat zat. Dia namakan ayat-ayat sebegitu sifat khabariyah, tapi makna-makna zat. Makna-makna zat. Bukan dengan makna sifat yang ada pada zat sahaja. Mereka mengaku bahawa wajah itu Allah Ta'ala mensifatkan dia ada wajah, dia ada yad, dia ada jamb, dia ada saq, dia ada qadam. Maka apakah benda itu? Itu ditanggung dengan hakikat maknanya. Dia sifat yang menunjukkan kepada zat. Dia sifat yang menunjukkan kepada zat. Jadi bila perkara atau ibarat sebegini, memanglah akan memberi waham bahawa Allah ini ada juzuk-juzuk dan ada anggota. Ada juzuk dan ada anggota. Jadi inilah juzuk dan anggota inilah yang dinafikan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Apabila mereka mengisbatkan wajah juga. Ya, memang ulama kita mengisbatkan wajh, mengisbatkan yad, mengisbatkan sifat-sifat lain, sifat-sifat khabariyah yang mereka namakan sifat khabariyah itu. Mengisbatkan sebagai sifat, tapi bukan sebagai juzuk, bukan sebagai satu bahagian daripada keseluruhan, bukan juz minal kul, bukan juz'un minal kul. Okey, nampak? Jadi apa yang musannif atau jalanan oleh Imam Sanusi bawa dan ulama-ulama kita sebelum itu, apabila sampai pada masalah mumatsalah lil hawadis, Imam Ghazali pun begitu, hatta Imam Tahawi sendiri dalam masalah berkaitan dengan tanzih, menceritakan aspek tanzih Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menghuraikan bahawa Tuhan ini tidak berkait dengan tempat, tak berkait dengan tempat. Nampak tak? Tidak berhajat kepada sesuatu. Maka ini menunjukkan bahawa pemahaman adamu mumatsalah ataupun pemahaman mukhalafatuhu lil hawadisi itu mesti dipaham dengan betul-betul. Mesti dipaham dengan pemahaman yang kemas. Mesti dipaham dengan pemahaman yang kemas. Sebab apa? Sebab banyaknya syubhah yang berlaku. Adapun kalaulah di kita dengan akidah yang salimah, kita tak bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang masuk dalam, menyelinap dalam Islam ni, maka begitu mungkin memada dengan kita i'tikad secara ijmal gitu. Tapi apabila berlakunya percambahan ideologi dan juga unsur-unsur anasir-anasir daripada luar cuba nak meruntuhkan akidah Islam ini, maka perlu kepada tafsil. Okey, tengok. Dia kata wal mumatsalatu lil hawadisi bi an yakuna, dan mustahil menyamai dengan segala baharu. Apa wajah? Taswir. Wajah menyamai itu bi an yakuna jirman, satu, dengan bahawa Tuhan itu jirim. Dia tafsirkan lagi. Haraf tafsiriyah, harf tafsir. Apa maksud dengan bahawa Tuhan itu jirim? Ta'khudhu dhatuhul aliyatu qadran minal faraghi. Dengan bahawa mengambil zat Tuhan Allah yang maha tinggi satu kadar daripada ruang kosong. Sekarang ni nak membincang apa itu ta'rif jirim. Apa itu hakikat jirim? Apa itu jirim? Jirim itu ialah sesuatu yang mengambil ruang. Maka bila kita kata Tuhan tu jirim, maka zat Tuhan mengambil ruang. Qadran minal faragh. Satu ruang, satu kadar daripada ruang kosong. Nampak? Okay. Nanti dalam kita akan baca lagi lah. Kita baca matang dulu. Okay. Mengambil satu kadar daripada ruang kosong. Macam diri kita ni.
kita duduk di atas kursi, kita duduk di atas tempat kita duduk ni, badan kita mengambil sebahagian, satu kadar daripada ruang yang kosong. Kalau ruang itu telah diisi oleh jisim yang kasif juga, yang tak boleh bermasukkan, kasif juga. Contoh orang lain, ada tepi. Kita tak boleh duduk pada tempat orang tu duduk, kecuali tu orang tu kena lari. Bini kita duduk tepi. Awak ada bini lah. Awak ada bini. Jangan duduk dengan bini orang. Kita ada bini duduk tepi. Tempat bini kita duduk tu kita boleh duduk. Kita sama ada duduk atas dia ke, bawah dia ke, tepi dia. Di tempat yang dia duduk sama tu kita boleh duduk. Nampak tak? Sebab dia telah mengambil ruang. Itu sifat jismun kafif. Jisim yang kita panggil legap ke apa? Istilah sains tak? Yang tidak tembus cahaya ni lah. Yang tidak tembus cahaya ni. Jisim berketul. Panggil jisim benda ketul. Benda berketul. Dia ada juga yang kita boleh ambil ruang kosong. Tapi ia boleh ke tepi. Itu jisim-jisim yang bentuk latif, syafaf. Itu boleh. Macam air tak? Sayyal. Jismun sayyal. Jisim yang mana dia mengalir. Kita masuk dalam air. Jadi kawasan asal yang sebelum kita masuk, kawasan tersebut air diisi oleh air. Bila kita masuk, kawasan kita tu air pergi tepi. Lari. Tapi tempat yang kita duduk tu, air tak duduk lah sebab kita ada situ. Kecuali kita telang air tu masuk dalam badan kita pula. Tapi pada kulit kita, daging kita ni tak ada lah air. Air di tempat kulit dan daging kita itu. Nampak? Gambar nampak jelas tak? Nampak tak bergerak kat gambar Ana ni? Dekat skrin FB ni. Ke bergerak dekat orang lain macam mana? Bergerak tak? Skrin FB ni gerak tak? Sebab yang di Ana ni gerak. Nampak macam lekat je ni. Okey, satu. Dia kata bukan bahawa Tuhan itu jirim. Apa maksud jirim? Mengambil zat Tuhan itu satu qadar daripada ruang kosong. Okey. Au yakuna aradan yakumu bil jirmi. Yang kedua. Atau adalah mumatsalah lil hawadith bi an yakuna, ni ataf pada sini belaka, bi an yakuna au yakuna aradan, ataupun adalah Tuhan itu arad. Arad yang ada pada jirim. Okay. Arad ini ialah sifat makhluk. Maka sifat makhluk kita panggil sebagai arad. Jadi antara arad dengan sifat itu, orang panggil alaqah apa? Umum khusus mutlak lah. Ni sebut dah sebelum ni lah. Arad khusus, sifat tu umum. Sifat itu umum. Sifat Tuhan hak qadim pun kita panggil sifat. Sifat makhluk pun kita panggil sifat. Tapi kalau sifat makhluk, kita panggil sifat dan arad. Sifat Tuhan tak boleh panggil arad. Sifat Tuhan tak boleh panggil arad. Boleh? Jadi, mana tadi? Maka, yang kedua, sama ada Tuhan itu arad. Menyamai makhluk. Yang pertama, dia itu jirim. Ataupun dia itu arad. Dia itu sifat yang mana sifat itu ada pada jirim. Yalah. Sifat ni dia tak boleh bertunggalan wujud dia. Dia tak boleh wujud bersendirian. Dia mesti wujud pada yang lain. Dia mesti wujud di yang lain. Manis mesti ada pada benda. Ada pada zat. Dia tak boleh manis saja-saja manis itu saja, tak boleh. Dia mesti manis pada air, manis pada gula, manis pada kuih, manis pada kuah. Hatta manis pada senyuman pun. Itu pun majazi je lah. Bukan manis yang kita nak tu. Tapi maknanya manis ni sifat dia tak boleh ada bersendirian. Putih pun sama. Hitam, kuning. Warna ni dia mesti duduk pada benda. Dah cat kedai tu, cat tu, warna tu duduk pada pigmen cat tersebut.
Kan dia capur kan. Nampak tak? Kalau kita beli kedai, nampak jelas. Kalau kita nak cat rumah ke, dia akan capur. Dia akan tok sikit, cecair dia akan capur. Makna dia kena duduk lekat pada benda. Barulah dia boleh berada, kewujudannya tu boleh wujud. Dia tak ada bersendirian. Okay? Okay, itu Arab. Jadi, Tuhan juga bukan daripada jenis Arab. 2. Au yakun, yang ketiga. Au yakuna fi jihatin, ataupun adalah Tuhan itu pada jihah lil jirmi, pihak bagi jirim. Makna jirim duduk sini, Tuhan tu pihak dia, atas ke, tepi dia ke, bawah dia ke. Tuhan tu berada pada pihak bagi jirim. Maka jirim tu ada pihak dia, atas, bawah, kiri, kanan. Ni jirim. Dia ada atas jirim, bawah jirim, kanan jirim, kiri jirim. Jirim ni umum lah. Termasuklah Arash. Sebab Arash pun jirim. Ni ada orang tu. Tapi setahu saya dalam video terakhir dia tarik balik lah. Orang kat Indonesia lah. Pendakwa daripada pihak sana. Dia kata tak tahu. Bila mula-mula video mula orang tanya dia. Dia mengajar lama dah orang. Mengajar akidah orang tanya dia. Arash ni Qadim ke tak? Gitulah lebih kurang. Arash ni Qadim ke tidak? Jadi dia tak tahu kata. Dia jawab tak tahu. Tapi baguslah jawab tak tahu tu. Kalau tak tahu sungguh. Tapi maknanya peliklah begitu. Peliklah. Makna boleh lagi syok pada Qadim atau tidak selain daripada Tuhan tu. Itu makna celarunya akidah yang dibawa oleh golongan-golongan yang tidak mengambil akidah dengan jalan yang diletakkan oleh ulama kita ni. Celaru. Siapa tak boleh nak kata Arash tu Qadim ke tidak? Ini bukan taraf orang awam. Taraf pelajar-pelajar masyarakat awam. Kalau masyarakat awam kita tanya soalan tu, dia mikir juga. Sebab dia tidak tahu istilah Qadim. Mungkin tak termari istilah Qadim tu. Mungkin mengaji tapi tak berani. Tapi hak cakap ni ialah seorang yang mengajar. Tapi video lepas tu saya tengoknya dia kata, memang dia kata Arash tu tak Qadim lah, makhluk lah. Okay. Maka tengok. Pertamanya, yang ketiganya, menyamai dengan makhluk ni dengan bahawa Tuhan itu berada pada pihak bagi jirim. Contoh Arash. Tuhan ada atas Arash. Tuhan ada atas daripada Arash. Sebab apa? Sebab pihak sana bila kita kata mustahil, dia kata bukan Tuhan tu berkehendak pada Arash. Bukan Tuhan tu lebih kecil pada arah tanggung dia, bertepek dengan arah, tapi Allah Ta'ala ba'inun, bercerai, berasingan. Kok mana dia faham tu? Nampak tak? Jadi dari segi apa yang zahir kita faham, maknanya atas pada arah lah. Arah Tuhan tu atas lagi. Kalau dia melihatkan nisbah pada arah itu dengan maksud nisbah tempat, makna tu dilepas pada Arash itu ialah Tuhan. Dia letak gitu. Kalau dia nak nafikan, maka dia telah salah guna istilah. Maka orang tak panggil lah Tuhan tu berada dan bertempat. Kadang-kadang khilaf yang berlaku di antara golongan-golongan salafiyah ni kadang-kadang pada masalah istilah je. Tu kadang-kadang kena tengok juga. Sebahagian mereka yang insaf, kadang-kadang dia bila kita hurai dia boleh terima, tapi dia tak boleh nak terima istilah tu. Hak tu ringan sikit, hak tu senang nak buat bincang itu. Jadi dia kata macam mana? Dia kata di sini dengan bahawa Tuhan itu ada pada pihak bagi jirim. Yang ketiga, yang keempat, aulahu huwa, aulahu au lillahi. Jadi huwa ni dhamir ni datang untuk dhamir mufassal ini datang untuk mentakkidkan dhamir muttasil ni. Aulahu ay lillah huwa. Nak katakan bagi Tuhan itu ada jihah. Tadi jirim, Tuhan pada pihak jirim. Ni Tuhan tu sendiri, dia ada atas, dia ada bawah, dia ada tepi kanan, dia ada kiri.
Tuhan tu sendiri ada bahagian atas, ada bahagian bawah dia, ada bahagian kirinya, ada bahagian kanannya, ada bahagian depannya, ada bahagian belakangnya. Itu juga mustahil. Makna sama ada Tuhan itu duduk pada pihak bagi sesuatu atau Tuhan itu berpihak. Pihak atas Tuhan, bawah Tuhan, kiri kanan, depan belakang Tuhan. Tak, macam kita ni. Kita ada pihak ni. Pihak atas kita ialah bahagian kepala ke atas. Tak. Pihak bawah kita ialah bahagian kaki ke bawah. Tu pihak bawah kita. Bahagian kanan kita ialah pihak tangan kanan ke pihak tangan kanan, tangan kiri, bahagian depan, bahagian belakang. Itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Au yataqa, berapa dah tu? Kepak dah tak? Satu, jirim, arak, jihah bagi jirim, kelima lah. Aulahu huwa, ni jaga molek ni. Au, jangan baca awalahu. Aulahu. Ni di nuskah kita ni dekat tak? Aulahu huwa jihah. Ataupun ada bagi Tuhan itu ada jihah. Yang kelima, au yataqayyada bimakanin, atau berkait Tuhan dengan tempat. Tuhan itu yataqayyad, berkait dengan tempat. Makna kewujudan Tuhan itu ada dikaitkan dengan tempat. Nampak tak? Dah dinafi kok, dinafi lah. Au zamanin. Yang keenam lah ke yang tu dah. Banyak sangat dah ni. Yang keenam tak? Ataupun Tuhan yataqayyada bi zamani, dengan masa. Tuhan berkait dengan masa. Okey, hak ni saya tengok dua orang ni. Antaranya hak tokoh-tokoh Salafi Wahabi di Malaysia pun ada sebut, hak di Tani pun ada sebut ni, tokoh Wahabi. Bukan tokoh lah, kata orang Wahabi. Di Tani, hak belah Tani pun ada sebut, hak Malaysia pun ada sebut. Dia persoal, kita Asy'ariyah menafikan Tuhan tu berkait dengan tepat dengan masa. Tiba-tiba dia mari hujah. Dia kata Nabi Muhammad bila diwahyukan? Nabi Musa bila terima wahyu? Jadi dia kata, tidakkah itu Allah Ta'ala berkait dengan masa? Allah Ta'ala berkait dengan masa. Allah Ta'ala berkait dengan zaman. Nampak? Jadi, kenapa kita nak menafikan Tuhan itu bertempat? Tuhan itu berkait dengan masa. Kenapa nak nafikan? Padahal dalam isu lain kita boleh kata Allah menurunkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Bila? Nabi umur 40. Tu ada kan? Ada kait dengan masa. Allah mencipta Nabi Adam. Allah mencipta Fir'aun. Nabi Musa. Dah tidakkah itu Allah berkait dengan masa? Ni orang tak faham ni. Dia nampak dah dia cuba nak masuk dalam perbincangan ahli kalam, tapi dengan cara bukan pintu yang betul. Bukan pintu yang betul. Nak masuk rumah, gigi lompat kot tikak. Tak betul lah gitu. Lompat kot tikak. Tak boleh lah masuk. Nampak? Ini cuba. Dia nak bawa. Dia tuduh ahli kalam. Dia sebenarnya bawa perbincangan kalam tu. Tapi dengan cara pemikiran tak betul. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala menurunkan wahyu ke Nabi Muhammad, mencipta Nabi Adam, beri wahyu ke Nabi Musa, bercakap dengan Nabi Musa itu perbuatan Tuhan. Bukan zat Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan ni berkait dengan masa, tak peliklah perbuatan Tuhan berkait dengan masa. Ta'aluk sifat kudrat Tuhan ni baharu. Ni kata, bila ilmu ni mengaji, biar habis. Kalau nak habis ni, orang panggil ansaful ulama. Ulama separuh je. Kalau masuk separuh. Masuk separuh. Kalau duriang tu, Mekah, ada apa nak sedap makan. Tak masuk betul. Jadi, dia beri contoh tu, orang-orang memang akan keliru. Betul sungguh. Allah Ta'ala turun wahyu kepada Nabi Muhammad ketika dia di Gua Hira. Ketika Nabi umur 40 tahun. Makna ada masa. Kemudiannya diturunkan lepas tu dalam masa tempoh 23 tahun. Ada masa. Jadi, kenapa kita nak nafikan masa daripada Allah? Tengok. Dia buat natijah gitu. Yang ulama kata tak berkait dengan zaman wal makan. Ni ialah zat Tuhan. Zat Tuhan. Masuklah sifat zat Tuhan ni. Hak tu lah. Segala contoh hak dia buat tu bukan zat. Hak tu
fi'lullah, perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ini itu baharu. Perbuatan Tuhan. Tuhan mengutuskan Nabi Musa, mengutuskan Nabi Muhammad, menurunkan wahyu, itu perbuatan Tuhan, termasuk dalam ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat. Itu ulama kata baharu. Maka tak ada timbullah kita nak kata itu berkait dengan zaman, dengan tempat. Sebab apa? Sebab dia itu memang perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan makhluk. Nampak tak? Ada pun diri Tuhan zat Tuhan tu tak berkait dengan tempat dan masa. Kena faham boleh Kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي سيدنا محمد والشرف والدرجة وبعد إنك لا تخلف. Amin. Okey. Sambung balik kita. Yang keenam lah rasanya tadi kalau silap tu nombor tu ejah balik lah. Seterusnya, au tattasifa dhatuhul aliyatu bil hawadithi, ataupun bersifat oleh zat Tuhan yang maha tinggi dengan hawadis, dengan sifat makhluk, dengan yang baharu. Zat Tuhan bersifat dengan sifat hawadis, dengan yang baharu. Yang ni menjadi kaedah di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah, mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni mustahil turun naik dengan maksud dia naik daripada atas turun ke bawah. Dia tu naik dia turun daripada atas ke bawah, dia naik daripada bawah ke atas. Itu maksud. Mustahil. Tuhan tu berpindah. Dulu tidak berada di atas arash sebab tak ada arash lagi, sekarang berada di atas arash. Makna berubah tu. Bersifat dengan sifat baharu. Jadi mustahil juga bersifat zat Allah Ta'ala dengan baharu. Au yattasifa bis-sighari, ataupun bersifat Allah dengan kecil. Makna sedikit jirim dia. Awil kibari, ataupun besar, banyak jirimnya. Orang itu berapa beratnya? 40 kilo berat. Tu jirimnya sikit tu. Orang itu berapa beratnya? 150 kilo. Itu berat banyak jirim dia tu.
Apa nak? Kalau makan sekapung tu kenyang tu. Jadi apa nama ni? Itu bersifat kecil sikit dengan banyak itu, kecil dengan besar itu mustahil pada Allah. Ni akan terang dalam hasyiah nanti. Au yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkam. Ini masuk pada perbincangan tentang af'al Allah Taala. Jadi mukhalafah Allah Taala dengan makhluk kan. Lawannya Tuhan tu sama dengan makhluk pada perbuatan. Kok mana? Dengan bahawa bersifat dengan aghrad pada perbuatan dan juga hukum. Tuhan buat dengan tujuan, Tuhan bersifat dengan ada aghrad, ada tujuan, ada matlamat pada perbuatan dan hukum Tuhan. Ni aghrad ni pun akan dibincangkan nantilah dalam tu. Kena faham molek ni kerana perbincangan ini ada kaitan dalam perbincangan usul fiqh pada masalah illah. Adakah ahkamullah mu'allalah ataupun ghairu mu'allalah? Hukum-hukum Allah Ta'ala ni adakah dia diillahkan atau tidak diillahkan? Asy'ariyah kata ghairu mu'allalah. Mu'allalah dengan maksud yang dikehendaki bahawa ada matlamat dan tujuan yang kembali kepada Tuhan. Kita panggil sebagai ada matlamat untuk diri dia. Tak ada. Bukan Tuhan buat dengan tujuan ada sesuatu manfaat yang kembali kepada dirinya. Adapun dengan makna hikmah ataupun dengan makna ada kebaikan yang kembali kepada makhluk, itu diterima. Hatta Asy'ariyah pun diterima. Itu secara ringkaslah. Perbincangan panjang tu dalam kitab usul fiqh dia akan bincangkan. Dan juga kadang ini juga menjadi isu hatta masih zaman sekarang ni orang bincang lagi lah. Setengahnya menolak pandangan Asy'ariyah kerana sebab Asy'ariyah mengatakan ahkamullah wa af'aluhu ghairu mu'allalah. Hukum Tuhan dan perbuatan Tuhan ni tidak diillahkan. Seakan-akan dipaham bahawa Asy'ariyah menafikan illah. Menafikan illah. Yang mana illah ni perbincangan besar lah pada masalah qiyas. Perbincangan besar lah pada masalah maslahah, pada masalah mencari maqasid. Jadi orang-orang yang membicarakan maqasid sekarang ni dia bincang benda gitu. Yang menjadi sekarang yang menjadi hujum kepada Asy'ariyah tu apabila tidak difahami manhaj Asy'ariyah sebagaimana apa yang mereka terangkan. Bila kita faham tu kita nampak bahawa apa yang dibawa dan dikemukakan oleh Asy'ariyah tu tidak ada salah lah. Okey. Bahkan itu lebih pada mengagungkan Allah, menta'zimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil juga bahawa menyamai makhluk dengan bahawa bersifat Tuhan dengan aghrab, dengan ada tujuan dan matlamat pada perbuatan-perbuatan dan pada hukum-hukum. Jadi itu dia punya kalam Imam Sanusi rahimahullahu taala. Dan dok kita baca ni. Rasanya kita berhenti situlah untuk malam ni. Kita baca matan saja. Matan dulu. Sambung pada esok insya-Allah kita akan baca dalam Hasyiah Syarqawi berkaitan dengan mumasalah lil hawadith. Tapi sebab itu matan Sanusi ni dengan syarah Syekh Al-Hudhudi ni sebenarnya dah memadai untuk kita faham akidah. Hasyiah dalang ni dia bincang dia lebih rumit lagi. Kadang-kadang ibarat-ibarat masalah-masalah berlaku irad, lepas tu jawab kepada irad, lepas tu iskal, mana benda yang mana kadang-kadang bukan termasuk dalam perbincangan akidah. Bukan termasuk dalam perbincangan sulbil akidah, tak termasuk. Jadi kalau nak faham, kalau kita baca matan ni pun jelas dah bahawa bagaimanakah kita mengiktikadkan Allah Ta'ala itu menyalahi bagi sekalian makhluk dengan bahawa Allah Ta'ala itu tidak dia jirim satu. Dan narik pada kalam Syekh Syekh Jamal Faruq. Dia khulasahkan apa yang perbincangan tentang mumatsalah lil hawadith ni, menyamai dengan makhluk ni, ataupun sifat wajibnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Menafikan apa? Nafyu al-jirmiyah walawa kita tulis dengan ni lah senang. Tulis dengan nafyu
al-jirmiyati wa lawazimiha wa nafyu al-aradiyati wa lawazimiha. Mana ni? Jadi kita dapat simpulkan bahawa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni, menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu itu, iaitu menafikan al-jirmiyah wa lawazimiha, menafikan bahawa keadaan Tuhan tu jirim dan lawazim bagi jirim. Kita menafikan keadaan Tuhan tu jirim dan lawazim, perkara yang melazimi keadaan Tuhan tu jirim. Apa dia? Bertempat, mengambil satu kadar daripada ruang kosong. Tak? Apa lagi? Kita kata berkait dengan zaman, berkait dengan makan. Itu lawazimil jirmiyah. Wa nafyu al-aradiyah, menafikan keadaan Tuhan tu arad. Menafikan keadaan Tuhan tu sifat arad. Dan lawazimiha, dan lawazim, perkara yang melazimi bagi keadaan Tuhan tu arad. Apa dia? Dia tu ada pada jirim. Dia itu tidak kekal, la yabqa zamanain. Jadi benda itu terhimpun pada ini. Panjang-panjang tadi tu kita boleh simpulkan pada nafyul jirmiyah wa lawazimiha wa nafyul aradiyati wa lawazimiha. Itu antara yang dapat ada dengar daripada Syekh Ustaz Dr. Jamal Farouk. Jazahullahu anna khairal jazak. Okey, jadi kita berhenti situ untuk malam ni, sekadar itu saja untuk malam ni. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.